Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersama di 25 Ramadan. Dan alhamdulillah kita telah pun mecut, insya-Allah kita telah pun mecut pada bulan Ramadan dengan pelbagai amalan yang insya-Allah semoga memberikan kebajikan dari segi bacaan Quran, dari segi qiyamul lail, dari aspek infak dan sedekah dia kepada mereka yang memerlukan, insya-Allah. Jadi insya-Allah hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan satu topik yang agak menarik, iaitu berkaitan dengan bahagian faraid ibu. Okey, bahagian faraid ibu yang mana sebelum ni saya kongsikan secara umumnya, iaitu bahagian faraid bagi ibu, bagi ayah, suami, isteri dan anak-anak lelaki serta anak perempuan. Dan dalam perkongsian saya yang lepas, saya share berkaitan dengan bahagian dan juga kiraan faraid untuk anak perempuan. Okey. So kalau kita tengok anak perempuan punya pembahagian, dia ada 1/2, dia ada 2/3 dan dia ada asabah bil ghair. Okey. Untuk ibu, okey, so saya terus forward tunjukkan kepada semua berkaitan dengan berapa banyak bahagian faraid untuk ibu. Okey. Okey, dia macam anak perempuan, dia ada 3 bahagian lah. Okey, 1, 2, 3 bahagian. Okey. So 3 bahagian ini, satu ialah 1/3, yang kedua 1/6 dan yang ketiga adalah 1/3 baki. Okey. Bagaimana setiap senario itu digunakan untuk menentukan jumlah faraid bagi ibu. So kalau ibu 1/3 ni bermaksud, okey, si mati. Okey, si mati. Okey, tak ada anak. Si mati tak ada anak. Okey, atau okey, adik-beradik dia, adik-beradik si mati 2 atau lebih. Okey. Okey, maknanya macam ni. 1/3 ni akan diperolehi oleh ibu sekiranya si mati yang meninggal, anak dia lah, anak ibu ni meninggal tidak ada anak. Itu yang pertama. Yang kedua, si mati, adik-beradik si mati, maknanya anak-anak dia yang lain lah. Okey, adik-beradik si mati itu 2 orang ataupun lebih. Jadi dia akan mendapat 1/3 daripada jumlah harta bahagian faraid dia. Okey, yang kedua ialah 1/6. Okey, 1/6 situasi dia ialah si mati, okey, ada anak. Walaupun seorang anak dikira ada anak. Okey, atau adik-beradik si mati, okey, tak ada, atau satu sahaja. Satu sahaja. Okey, seorang adik-beradik maknanya maksudnya kalau contoh ibu ni dia ada 2 orang anak, 2 orang, dan salah seorang meninggal dunia. Jadi salah seorang meninggal dunia tu, jadi adik-beradik dia seorang je lah. Maknanya dia punya pembahagian faraid ialah 1/6. Okey, 1/6. Okey. Oh, maafkan saya tertukar. Silap. Okey, macam ni. Okey, si mati, adik-beradik mati 1 atau tak ada. Okey. Dan yang kedua, adik-beradik si mati lebih pada 2 orang. Terbalik lebih ataupun sama dengan 2 orang. Maafkan saya. Okey. So macam ni. 1/3 bila si mati tak ada anak,
dan ataupun adik-beradik si mati itu seorang ataupun tak ada. Ataupun dia tak ada adik-beradik. Okey. Yang kedua, si mati itu ada anak, okey, dan ataupun adik-beradik si mati itu lebih ataupun sama dengan dua orang. Maksudnya dua ataupun lebih. Jadi terbalik tadi, maafkan saya. Jadi si mati itu tak ada anak, dia akan dapat 1/3. Si adik-beradik si mati itu seorang ataupun tak ada adik-beradik, maka dia akan dapat 1/3 juga. Kalau 1/6 si mati ini ada anak dan adik-beradik si mati dua atau lebih. Okey? Kena jelas itulah. Okey, yang ketiga ialah 1/3 baki. 1/3 baki bila mana si mati hanya tinggalkan okey, isteri atau suami, ibu dan juga ayah. Si mati hanya meninggalkan 3 waris fardu, iaitu isteri ataupun suami, ibu ataupun ayah. Dia guna kaedah 1/3 baki. Saya ketik contoh setiap satu bahagian ini. Okey? Okey. Okey. Tengok contoh satu demi satu ya. Okey, so kalau 1/3 baki ni diguna dalam kaedah. Okey, kita kata ini si mati. Okey, si mati. Okey, dia tinggalkan isteri. Okey. Dia tinggalkan ayah. Dan ini ibu. Okey. Tinggalkan seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Okey. Maaf saya tak tinggalkan isteri. Okey. Ibu, okey. Si mati. Okey. Okey. Ini contoh Okey. Okey. So kalau ini anak lelaki, ini anak perempuan. Okey, so kalau tengok ini si mati seorang lelaki, anak kepada ibu tadi. Jadi kalau untuk kes sebegini, ibu si mati akan dapat 1/6. Okey, isteri akan dapat 1/8. Okey. Ayah akan dapat 1/6. Dan anak ni akan mewarisi secara asabah bil ghaib. Asabah bil ghaib. Okey, maknanya kalau asabah bil ghaib ni dia akan dapat baki lah. Baki. So kalau kiraan dia, kalau kita kira 1 juta, harta dia 1 juta contohnya. Okey, jadi kita kira lah 1/8 daripada 1 juta. 1/6 daripada 1 juta untuk ayah, dan untuk ibu 1/6 daripada 1 juta. Okey, saya boleh tunjuk pengiraan, cuma masa akan panjang sikit lah. Dan baki harta akan didapati berkongsi oleh adik-beradik
ataupun anak-anak si mati dengan nisbah 2 1. Okey. Okey, ini contoh bagaimana kita mengira faraid untuk ibu tadi. Okey. So kalau orang tanya bagaimana dikira keadaan dalam 1/3. Okey, 1/3 ialah bila mana si mati meninggalkan tidak meninggalkan anak. Okey. Contoh paling mudah saya kata okey macam ni. 1/3 okey macam ni. Okey, kalau situasi begini yang ditinggalkan hanya ibu, ayah dan isteri, dia akan dapat 1/3 baki. Ini contoh 1/3 baki. Isteri akan dapat 1/4 dan ayah akan dapat asabah. Asabah bil nafsi. Asabah bin nafsi. Okey. Ini 1/3 baki kaedah umariyah. Okey, yang diterangkan dalam bahagian ketiga tadi. Okey, dalam bahagian mana boleh berlakunya ibu akan dapat 1/3 baki 1/3. Okey, contoh Okey. 1/3 ni begini. Okey, 1/3 ialah bila mana ibu ni okey, ibu dengan ayah. Okey, dia ada anak. Contohnya anak dia lelaki lah. Okey, maksud anak dia lelaki. Okey. Okey, lelaki mati. Okey, mati kecil ke apa kan? Okey. So bila anak ini mati ataupun meninggal dunia, okey, maka tak kahwin lagi, is a bujang. Bujang, maksudnya tak ada isteri, tak ada anak. Jadi apa yang berlaku ialah si ibu akan dapat 1/3, ayah akan dapat asabah bin nafsi. Okey, jelas Jadi keadaan-keadaan ini berbeza. Contoh kita kata kalau ibu ni ada menyimpan untuk anak lelaki dia dan anak dia meninggal kecil. Jadi harta yang disimpan tadi dia milik anak lelaki ataupun dia milik anak lelaki ataupun anak perempuan, maka dia bahagikan ikut faraid beginilah 1/3, mana asabah untuk ayah akan dapat 2/3. Okey, jelas Okey, so mungkin ada soalan bagaimana kalau anak angkat. Okey, so anak angkat ni dia tak dikira dalam pengiraan faraid bukan sebab dia bukan anak kandung dan dia bukan waris utama atau waris fardu. Apa langkah yang perlu dibuat sama ada kita masa hidup ni dia merancang terus dengan memberi wasiat ataupun mengadakan hibah bersyarat. Terpulanglah dia ada beberapa pros and cons lah. Maksudnya isu kita nak bincang dari wasiat, isu hibah ni kita boleh bincang pada masa yang akan datang insya-Allah. Jadi cuma saya nak cerita sini ialah apakah dan berapakah bahagian untuk si ibu sekiranya berlaku kematian anak. Jadi dia akan ada 3 keadaan tadi, iaitu 1/3 baki. 1/3 iaitu bila mana si mati meninggalkan ibu dan ayah sahaja. Yang kedua 1/3 baki bila mana si mati dia tinggalkan ibu, ayah dan juga isteri, ataupun 1/6 bila mana dia tinggalkan ibu, ayah, isteri dan anak, ataupun si mati juga meninggalkan adik-beradik 2 ataupun lebih adik-beradik kandung, adik-beradik dia lah. Okey, jadi itu saja yang saya boleh kongsikan pada hari ini. InsyaAllah semoga memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.